yang dibentangkan hari semalam mengandungi dasar dan strategi yang mampan dan tepat pada matlamatnya. Saya ingin ucapkan tahniah kepada kerajaan kerana mampu mempersembahkan kajian separuh penggal AMK 12 yang menjadi asas kepada kemajuan ekonomi negara pada masa ini. Saya amat tertarik dan menyambut baik pendekatan dan hala tuju kerajaan dalam menjadikan industri high growth, high value berasaskan peralihan tenaga sebagai salah satu daripada 17 anjakan besar dalam KSP AMK 12. Telah juga dinyatakan bahawa pelaksanaan pelan hala tuju peralihan tenaga negara ataupun NETR akan dijadikan fokus utama dan kapasiti tenaga boleh baharu dari sektor solar, mini hidro, biotenaga dan hidrogen akan ditingkatkan. Sasaran terpilih KSP AMK 12 yang menetapkan 31% kapasiti terpasang tenaga boleh baharu juga harus dipuji dengan suatu sasaran tenaga boleh baharu pada tahun 2050 sebanyak 70%. Ini merupakan satu pendekatan yang mencabar dan amat berani, namun bukan sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Dalam perkara ini, saya mencadangkan supaya kerajaan boleh mengambil pendekatan penglibatan the whole of society dengan izin dalam usaha mencapai matlamat ini. Selain daripada bergantung kepada belabur-belabur besar dalam sektor tenaga boleh baharu, penglibatan rakyat dari akar umbi juga harus digalakkan. Dan ini adalah penting sebagai usaha untuk memupuk kesedaran dari kalangan rakyat jelata. Apabila kita berbincang berkenaan dengan tenaga boleh baharu pada hari ini, penglibatan rakyat biasa secara terus adalah dengan pemasangan sistem solar, biarpun di rumah ataupun di pejabat. Untuk pelabur-pelabur besar, mungkin terlibat dalam mini hydro, biogesim, ataupun biomass dan sebagainya, biogas dan sebagainya. Dan juga large scale solar. Tetapi bagi rakyat jelata, penglibatan secara terus adalah pemasangan sistem solar, biarpun di rumah ataupun di pejabat. Namun perkara pertama yang masuk ke dalam minda rakyat jelata apabila fikir sama ada nak melabur dalam sektor ataupun pemasangan solar ataupun tenaga boleh baharu ini adalah masalah berkenaan dengan kos. Di sini saya ingin mencadangkan kepada kerajaan untuk membuka satu lembaran baru dalam industri tenaga boleh baharu. Cadangan saya adalah nombor 1, kerajaan memberikan tax exemption dengan izin ataupun pengecualian cukai untuk kos pemasangan sistem solar atas bumbung ataupun mereka yang menyertai program Net Energy Metering, NEM. Kita sekian maklum sepanjang masa ini pengecualian cukai adalah diberikan kepada SME ataupun perniagaan di bawah Green Incentive Tax Allowance kita dan juga Green Incentive Tax Exemption kita, yang mana adalah tidak terpakai kepada pembayar cukai individu. Pada masa yang sama, pengecualian cukai ini adalah selaras dengan pelaksanaan subsidi bersasar tenaga yang akan dilaksanakan mungkin tidak lama lagi dengan memberikan galakan dan ganjaran kepada mereka yang menyertai program tenaga boleh baharu. So, dalam perkara ini, kita boleh bayangkan sekiranya pemasangan sistem solar untuk suatu kapasiti sederhana, katakan dalam kos RM40,000. Sekiranya tax exemption boleh diberikan kepada jumlah kos RM40,000 ini, saya percaya bahawa ramai rakyat akan melibatkan diri dalam sektor ini. Cadangan saya kedua, Tuan Datuk Timbalan yang dipertua, kerajaan juga harus melakar dan menggalakkan fasiliti pinjaman dengan faedah rendah kepada mereka yang mungkin menghadapi sedikit kesukaran dalam menampung kos pemasangan. Fasiliti pinjaman yang sedia ada dalam pasaran adalah amat terhad dan saya mencadangkan bahawa fasiliti pinjaman ini dapat dilaksanakan dengan pembayaran ansuran pinjaman daripada hasil penjimatan elektrik oleh peserta program. Maksud dia, apabila pemilik rumah hendak memasang sistem solar, jumlah yang dijimat pada bulan itu, katakan dalam lingkungan 60%, jumlah itu boleh dibayar terus kepada pihak bank yang memberikan fasiliti pinjaman itu, dan ini akan membolehkan bank memberikan pinjaman tanpa cagaran dengan lebih rela hati. Maka dengan itu, suatu assignment dengan izin, hasil penjimatan elektrik oleh peserta boleh diberikan kepada institusi kewangan yang terbabit.
Bagi pemasangan sistem solar oleh SME dan perniagaan pula, saya menyarankan supaya kerajaan dapat menggubau polisi baharu supaya fleksibiliti diberikan kepada pemilik premis dalam isu hak pemasangan. Baru-baru ini, pada bulan Ogos yang lepas, saya mempunyai peluang untuk menyertai pelancaran solar power plant oleh Toyota Malaysia di Kamunting Taiping dengan kapasiti 14 megawatt yang merupakan plant yang paling besar di negeri Perak dengan 96,000 meter persegi ruang bumbung atas kilang. Inisiatif sebegini haruslah digalak, di mana sekiranya pengusaha mampu dan berhasrat, haruslah kerajaan memberikan kelonggaran untuk membenarkan hak pemasangan yang lebih tinggi berbanding dengan kadar penggunaan dan bergantung kepada ruang bumbung yang sedia ada. Sekiranya kita hendak mencapai suatu matlamat kita sebanyak 31% pada tahun 2025 dan 70% pada tahun 2050, maka kita perlu bersikap lebih terbuka dan progresif sekiranya kita mahu mencapai matlamat peratusan seperti yang disasarkan. Datuk Timbalan Dipertua, tadi saya telah mengemukakan cadangan berkenaan dengan penglibatan whole of society dengan izin dalam usaha membangunkan industri tenaga boleh baharu. Ia juga memberikan satu penyelesaian kepada keluarga-keluarga berpendapatan sederhana dalam menangani kenaikan tarif elektrik yang mungkin akan berlaku suatu hari nanti apabila subsidi dikurangkan dan apabila kos benjanaan elektrik meningkat. Dalam tahun-tahun yang akan datang, kita tidak dapat mengelak daripada pelaksanaan subsidi bersasar untuk memastikan penggunaan dan pemberian subsidi adalah pada tahap optimal. Strategi kerajaan adalah menyasarkan semula semua jenis subsidi termasuk elektrik, diesel dan RON 95. Saya mengambil kesempatan ini untuk memohon kepada pihak kerajaan dalam pelaksanaan subsidi bersasar haruslah memastikan kepentingan kesemua lapisan masyarakat termasuk golongan berpendapatan sederhana khasnya iaitu golongan M40 adalah terpelihara. Golongan ini merupakan golongan yang membayar cukai tetapi pada kebanyakan masanya bantuan daripada kerajaan tidak sampai kepada golongan ini. Impak terhadap kos sara hidup dan peningkatan harga barangan haruslah dikaji supaya impak tersebut dapat dikurangkan ke dalam suatu tahap minima. Pada masa yang sama, saya juga mengalu-alukan pendekatan kerajaan dalam memantapkan lagi perkhidmatan kesihatan di negara kita. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memohon supaya pihak Kementerian Kesihatan memberikan perhatian yang serius terhadap kekurangan peralatan-peralatan kesihatan dan rawatan di hospital-hospital besar di negara kita. Khasnya bagi saya di kawasan saya, Hospital Besar Taiping. Hospital Taiping merupakan salah satu hospital yang mempunyai sejarah yang paling lama di negara kita. Dan saya telah dimaklumkan berkali-kali bahawa keperluan peralatan-peralatan rawatan adalah amat mendesak. Pada awal tahun ini, saya sempat untuk membekalkan satu unit video flexible scope bagi Jabatan ORL Hospital Taiping. Namun selenar yang saya ada di dalam tangan saya memang amat besar dan amat panjang dan sememangnya ini memerlukan perhatian dan tindakan daripada pihak kerajaan. Datuk Timbalan Dipertua, dalam sasaran terpilih kajian separuh pengkau rancangan Malaysia ke-12 ini, kita nampak kita ada banyak sasaran telah pun ditetapkan seperti saya nyatakan tadi, 31% TBB menjelang tahun 2025, 40% kadar kita semula sisa isi rumah menjelang tahun 2025, pendekatan KDNK antara 5% hingga 6% dan sebagainya. Saya percaya bahawa dengan usaha gigih daripada pihak kerajaan bersama-sama dengan anggota-anggota kaki kerajaan yang amat mampan untuk membantu dalam melaksanakan segala polisi-polisi yang diperkenalkan. Saya mempunyai keyakinan bahawa kita mampu untuk mencapai hasrat ataupun matlamat ataupun target dengan izin seperti yang dinyatakan. Dengan itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Speaker dan Sri Speaker yang memberikan kebenaran untuk saya menyertai perbahasan pada petang ini dan saya mengokong usul yang dikemukakan oleh yang amat berhormat dari Tambun. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih, Taiping. Sekarang saya jemput kapal.